Kita kenal Allah akan bahagia kat dunia, tuan-tuan. Kenal Allah akan bahagia kat dunia. Kenal Nabi akan bahagia kat dunia. Kenal alam sam'iyat dengan sebab kita belajar, kita tahu ini dosa, ini pahala, ini syurga dan neraka. Akhirnya kita akan aman bahagia kat dunia, akhirnya akan aman ke akhirat. Sebab kita dah tahu inilah punca untuk kita ke syurga ataupun ke akhirat. Pokoknya kembali kepada pengajian ilmu tauhid. Masuk ke dalam syurga, kekal selama-lamanya, ya. Dan melihat akan wajah Tuhan yang tiada sepertinya sesuatu. Akhirnya Allah Ta'ala akan kurniakan nikmat yang paling besar besok di akhirat, di syurga, dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kat syurga, tuan-tuan, tempat nikmat, tempat kita beristirahat setelah susahnya kita di dunia ini. Kan susah kita kat dunia nak bangkit malam, nak solat jamaah macam ni, tuan-tuan, dalam hujan, sejuk. Susah. Lagi kalau anak-anak kita, kawan-kawan kita yang ngaji di negara yang iklimnya ada salji. Oh, nak bangkit subuh tu, bayangkan tuan-tuan, apa namanya, pipe air tu, air dalam pipe tu kerah. Air berkerah. Allah. Nak ke masjid surau, macam mana dengan maknya tu? Kita tak sampai peringkat macam tu. Terpaksa tuan-tuan dijerang. Dijerang. Dijerang dulu. Kalau ada heater, tak tahulah sekarang ada heater. Kan? Dijerang dulu, baru boleh mandi. Baru boleh mandi. Ya? Nak cerita tuan-tuan Allah. Kita tak setakat, tak sampai macam tu lah. Tetapi Masya Allah, Allah Ta'ala akan memberikan kehebatan orang yang dapat jamaah dalam keadaan seumpam itu. Belum cerita bangkit malam ni. Bangkit malam jam 3 pagi, 4 pagi dan sebagainya. Itu susah, tuan-tuan. Susah kita nak ke syurga. Perlukan pengorbanan yang hebat macam itu untuk ke syurga. Di syurga kita rehat. Allah Ta'ala akan bagi macam-macam nikmat. Dan nikmat yang paling agung ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama bincang masalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syurga. Ya? Adakah melihat seumpama kita melihat tiang ni secara fizikal? Adakah kita melihat dengan mata hati? Ya? Adakah melihat dalam keadaan yang macam mana? Sehingga disebut dalam kitab-kitab, tuan-tuan, ketika kita sedang berseronok bermain-main dengan apa namanya ni, bidadari syurga, ya, dari syurga, kita khusyuk leka dengan mereka ni, itu pun dah melekakan kita, tuan-tuan. Kita dizarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tengok wajah Allah ketika itu dan tergamam lantaran keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertahun-tahun lamanya. Tergamam dengan keindahan Allah Ta'ala bertahun-tahun lamanya. Allah. Ada ulama sebut memang secara directly lah kita tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdepan directly. Ha? Cuma bentuk macam mana? Wallahu a'lam. Bentuk tak tahu. Ya, bentuk ialah, tuan-tuan, kita kat dunia ini pun banyak benda yang ilmu ada pada kita ni sikit. Tak semua yang Allah Ta'ala bagi pada kita ini pun tercapai oleh akal kita. Yang kita belajar ini pun tak semua masuk. Kan? Apalagi di sana banyak lagi benda yang Allah Ta'ala memang tidak berikan kepada kita kerana kita tidak mampu untuk menanggapinya. Nabi Musa kan dia nak minta tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa ya. Nak tengok Allah Ta'ala sebab kaumnya takkan beriman dengan Nabi Musa kalau sekiranya tidak tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya akan beriman kalau Nabi Musa boleh tunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, tuan-tuan, kalau kita dakwah, ada orang minta macam itu, pergi ke orang asli, mana Allah, mana Tuhan? Letih, tuan-tuan, gitu, tuan-tuan. Tapi itulah mentaliti pada masa tersebut. Lantas Nabi Musa pun bermunajat lah, ya, nak jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam perbicaraan di antara Allah dan Nabi Musa, ya, Allah dan Nabi Musa, ya, kalau sekiranya kata Allah Ta'ala, kamu boleh melihat tanda kekuasaanku, ya,
dan kamu tidak pengsan, maka kamu boleh lihat aku. Ya, itu maksud mafhum daripada firman Allah Taala. Ya. Kemudian Allah Taala pun tunjukkan kekuasaannya. Tunjukkan kekuasaannya. Apa kekuasaannya? Iaitu dengan terpecahnya bukit, hancur. Terpecah bukit, hancur. Nabi Musa pengsan. Ya, tuan-tuan, kita pun tak pernah nampak bukit pecah hancur macam mana rupanya. Wallahu alam. Kita duduk dalam zon selesa tak pernah nampak bom sana sini kan. Nabi Musa pengsan. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi Musa dengan Allah Ta'ala tunjukkan kuasanya pun dia tak mampu nak berhadapan dengannya, apalagi nak berhadapan dengan dirinya. Macam kita lah, ada ayah yang garang, guru disiplin kan, guru disiplin, dengar suara je, dengar ketuk dia punya rotan, takut dah. Ayah yang garang, start motor balik sembahyang subuh, kalau saya lah kan, ayah saya balik sembahyang subuh, bunyi motor pun takut dah. Tak nampak ayahnya lagi. Oh Allah, garam betul tuan-tuan. Pada hem pun cukup lah. Ngaji tu rotan tangan tuan. Kita ngaji memang banyak salah. Memang rotan je lah. Baru dengar dehemnya pun kita dah takut dah. Belum berdepan tu lagi. Itulah tuan-tuan. Sebab itu Nabi Musa pun dia tak dapat nak melihat Allah Ta'ala kerana di sini tidak dapat nak melihat berhadapan dengan wajahnya. Itulah tuan-tuan, sikit sebanyak tuan-tuan. Kita nak azan dulu ke ataupun azan dulu ya? Silakan.